Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat pagi. Kita sambung lagi. Hari ni kita tengok lukisan perspektif. Kita reverse balik sebab kita dah sampai buku kerja. Okey, buku kerja kita sampai. Jadi kita recall balik Kita tengok. Kita dah belajar mengenai lukisan perspektif. Ni buku teks. Okey, buku teks yang saya dah bagi pada awak. E-book e-book. Okey, jadi kita juga telah pun belajar konsep perspektif untuk teori. Kemudian kita juga telah belajar untuk dari segi elemen lukisan perspektif. Seterusnya kita juga telah pun membuat sepatutnya awak semua telah pun membuat lukisan perspektif satu titik, bongkah asas sepatutnya dah buat Okey, yang ada gabungan permukaan condong dan rata ni sepatutnya dah buat. Yang ni pun dah buat sepatutnya. Saya dah tunjukkan dah. Okey, kemudian bongkar asas untuk perspektif dua titik juga pun telah buat. Yang ini semua yang dah ada dalam buku teks Okey. Okey, saya harap awak boleh faham. So untuk hari ni kita nak tengok. Okey, kita nak tengok dalam buku kerja yang saya dah pilih dulu asas dia dulu. Okey, bentuk hampir bentuk soalan nanti. Macam mana kita nak buat? Okey, yang ni kita dah buat Ni pun kita dah buat. Okey, cuma latihan belum pasti awak dah buat semua belum. Okey. Jadi ni kita dah buat. So kita nak recall balik. Kita nak buat latihan pengukuhan lah. Berdasarkan buku kerja yang dah dapat. Okey, yang mana belum dapat lagi tolong dapatkan. Okey, ni kita soalan dia. Okey, ni soalan Ini soalan dalam buku kerja. Kalau kita tengok sini dalam buku kerja, dia bagi pada kita pandangan atas. Sebelum tu buku kerja kita muka surat 7. Okey, muka surat 7. Pandangan atas dia beri. Pandangan hadapan dia beri. Pandangan sisi dia beri. Okey, pandangan sisi dia beri. Apa yang dia tak beri adalah gambaran ataupun objek sebenar. Okey, objek sebenar ni dia tak bagi. Jadi kadang-kadang orang ada pelajar tak dapat bayangan. Okey, jadi kita kena ada objek sebenar. Objek sebenar tu kita nak lukis kat mana? Kita kena lukis kat sini. Okey, kita kena lukis kat sini. Jadi untuk hari ni saya nak tunjuk pada awak satu perisian SketchUp. Mungkin boleh membantu kita lah. Mungkin membuat imajinasi. Okey, langkah pertama sekali, saya yakin semua orang ada Google. Okey, Gmail. Pakai Gmail awak Gmail awak. Kalau ni Gmail saya, mazlan@khalid.com, awak pakailah akaun Gmail tu. Ataupun akaun MOE tu. Okay, kemudian kita nampak ni 9 dot ni kan. Klik situ. Kita scroll bawah. Macam saya dah ada kat sini. Kalau yang tak ada, boleh ambil more ni. Klik kat sini. Okay, klik kat situ. Awak boleh type kat sini SketchUp. Okay, awak type lah SketchUp. Sekejap, saya ambil saya punya keyboard sekejap. Oh. Oh, tak masuk. SketchUp. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Apa nama tadi sebenarnya? Kita tengok nama dia, kita type apa
Okey, SKETCH. SKECTH. Tak ada. Saya buka tu. Ni aplikasi dia Jadi saya tunjuk macam mana nak dapat. SKETC. Ni dia ada SketchUp for School. Tu dia. Okey, ni klik kat sini. Kemudian ada install lagi kat sini. Okey, ada install. Awak pun install lah. Okey. Jadi ni saya punya interface dia mula. Okey, kita klik pada create new. Kita ambil simple template millimeter. Tak kisah mana-mana pun sebenarnya sebab kita nak ni je. Kita nak apa ni, belajar nak membuat gambaran je. Okey, ni dia SketchUp. Ini gambar orang. Jadi ni yang kita nak belajar. Yang ni tak ada masa periksa, ni hanya untuk pengenalan je. Macam mana kita nak buat lukisan ni. Bayangan dia. Okey. Langkah pertama, kita kacau orang ni kan. Kita delete lah, tekan delete. Kita boleh buang delete. Okay, langkah pertama apa kita perlu buat adalah kita kena ambil pensel. Kita buat kotak dulu, kotak asas dulu. Ni line tegak dia. Kemudian, kita tengok line bawah dia warna merah ni kan. Kita kena bagi nampak line merah. Okey, ni dia. Merah. Lepas tu line sebelah sini warna biru kan. Kita bagi warna biru. Okey, kemudian kita buat ni. Okey, ni dah ada kotak asas dia. Kotak asas, kemudian kita expand. Expand dia, mana expand? Saya tak nampak sebab saya jauh sikit. Okey, ni dia, expand. Jadi, ini adalah kotak asas dia. Okey, ni kotak asas dia yang kita nak tengok. Jadi, kita boleh pusingkan dia. Mana ni, yang ni saya rasa boleh alih ni. Sekejap, saya nak try alih ke tak boleh Okey, ni warna kita tak nak. Ni orbit ni. Bukan. Itu apa Move. Okey, ni orbit. Ni baru betul orbit. Ni dia kita boleh tengok ni. Kita boleh scroll zoom. Zoom in atau zoom out. Okey. Ni kita punya pandangan dia. Ni kotak asas kita. Okey, ni kotak asas kita. Jadi kita kena main-main sikit dengan benda ni Kita main-main sikit dengan benda ni. Jadi sekejap saya nak pergi dekat sikit. Saya tak apa nampak sebenarnya. Okey. Kita tengok dulu tak ada kat sini. Ni apa? Push. Jadi yang ni saya tak nak ni lah. Yang ni ada cara dia kat sini Ada cara dia SketchUp ni. Jadi saya lebih suka kalau kita guna. Kalau saya memang ada SketchUp sini. Okay, SketchUp sekejap. SketchUp, saya tunjuk balik yang ini. Okay, saya pangkah yang ini. Allahuakbar, nak responding pula dah. Okay, saya delete perempuan ni. Okay, saya scroll. Okay, ni dia saya buat semula Guna pensel. Saya tak sini, tak sini. Sekejap, Ctrl Z. Salah.
Okay, on blue, on red. Mana red? Red. Okay, on red, on blue. Okay. Okay, ini dia. Jadi saya pun pusingkan dia. Saya expandkan dia supaya jadi kotak. Okay, kemudian saya kecilkan dia. Okay. Kemudian saya nak duduk kat tengah, saya pakai tangan ni, saya tarik sini. Saya dah biasa ke sini. Okay, nampak kita pusing. Ni adalah objek biasa. So, untuk yang ini, okay, untuk ini kita kena tengok pandangan pelan dia macam mana, pandangan atas dia. Okay, kita kena lukis dulu pandangan atas dia. Okay, jadi kalau saya akan ambil kamera. Kamera ni maknanya mata kita lah. Kita ambil parallel projection. Okay, ni nampak sama ni. Kemudian kita klik view, kita ambil standard view, kita ambil top. Ni top. Okay, ni top dia. Ini top yang kita tengok. Okay, kita boleh pusing sikit nanti. Ni nampak. Macam ni. Ni kedudukan dia. Okay, ni top. Yang ni top ni pun kat atas. So, saya akan draw balik top. Ambil top. Okay, top ni dia top. Okay, bila top saya pun lukis balik. Saya akan lukis balik. Okay, ting itu hijau dia. Kemudian sini ke sini merah dia. Kemudian sini ke sini line dia. Okay, siap situ. Okay, jadi tak ada apa yang perlu saya potong. Saya sekarang ni ambil pula pandangan hadapan. Okay, pandangan depan. So, saya ambil kamera, saya ambil view, ambil front. Okay, ambil front. Jadi, kita pusing balik. Tengok betul tak? Sama tak? Okay, sama. Okay, ambil pusing macam ni sikit supaya atas ni kita boleh nampak sikit. Kita ambil yang depan. Okay, kalau kita tengok yang depan ni, kita ambil yang bahagian terpotong dulu. Okay, terpotong. Jadi, bahagian terpotong maknanya bahagian sini. Okay. Untuk SketchUp ni dia sikit senang Ada hijau ni, maknanya endpoint ni kita perlu ni Okay, kemudian kita pun buat ni tu. Okay. Jadi dia terpotong. Okay, dia terpotong. Maknanya dia terpotong habis kan. Okay, dia terpotong habis. So, apa perlu kita buat adalah kita pun buang dia. Okay, macam mana nak buang? Kita klik sini, kita buang. Ting, habis. Buang. Okay, tapi kita tengok pula. Kita tengok lagi. Kita tengok pandangan hadapan. Okay, kita tengok pandangan hadapan. Front. Oh, betul ada. Tapi ada lagi bahkan. Kita kena buang lagi. Okay, jadi kita kena buang lagi. Okay, jadi macam mana kita nak buang? Kita ambil ni, pusing lagi. Lepas tu kita ambil yang expand ni, kita buang lagi. Buang. Kita ambil sekali lagi, view. Fine. Okey, betul. Sekarang ni, dah betul macam ni. Saya ada satu line pula kat sini kan. Satu line kat sini. Okey, ada satu line. So, kita buat satu line. Kita agak ini objek dia ni. Okey, satu line. Kemudian, ni rendah sangat. Ctrl Z. Sebab rendah sangat, saya takut awak tak ni pula nanti kan. Saya tinggikan sikit. Tinggikan sikit. Okey. Tinggi kan. Jadi, saya letak satu line lagi. Kuat, okey kot. Kemudian, daripada sini, tak lalu ke depan ni. Okey. Jadi, saya tengok kamera, standard view, ambil front. Okey, jadi satu lagi tak edit. Ni kita kena potong ni kan. So, kita pun potong. Ambil. Okey, kat sini. Oh, dia sampai sana lagi Okey, tak apa. Terpusing lagi. Oh, tak boleh. Atas tu ada gangguan. Melainkan kita buang dulu. Saya delete, saya buang dulu. Sebab kita tak ada ukuran. Jadi, kita main anggar saja. Boleh kot. Okey. Okey, ni dia. Kita ambil kamera, kita ambil standard view, kita ambil front.
Okay, dia ada potong kat situ kan. Okay, kita pun potong kat sini. Okay, boleh buat. Okay. Jadi kita kena potong betul. Kita potong, kita pusing ni. Ni kita potong. Ni kita padam lah. Maksud dia. Kita sekali lagi ambil standard view, ambil front. Okay, ngam. Okay, pandangan depan betul. Kita check balik pandangan atas dia tadi. Standard view, top. Alamak, lagi dah sikit kan. So, tak ada line tengah, tak ada dari sini-sini. So, kita buat. Okay, kita buat. Sini ke sini satu. Okay, kemudian. Sini mana? Okay, daripada atas ke sini. Satu. Okay, jadi kita check dulu. Okay, ni tak betul ni. Dia terangkat macam tu kan. Nampak? Bila kita check ni, kita check standard view, front dia, ada terangkat ni. Tak betul kan? Jadi, kita delete balik. Okay, line ni kita kena delete. Kita delete, sepatutnya line sini ke sini. Okay, jadi macam mana? Kita ambil sini. Okay, gitu. Okay, so kita tengok balik. Standard view, top. Okay, betul. Okay, hampir sama. Hampir sama. Okay, ngam. So, sekarang ni kita tengok. Objek dia macam mana. Oh, macam ni. Okay, macam ni. Okay, dia ada macam ni sekarang ni kan. Pandangan dia. So, kita tengok pula sekarang ni pandangan sisi dia. Pandangan sisi dia. Pandangan sisi. Mana pandangan sisi? Okay, standard view kita ambil right. Okay, kita ambil right. Okay, kita ambil right. Kita dah dapat right. Kita tengok, right dia ni macam lain ni kan. Okay, macam lain. So, macam mana? Dia ada L kat sini. Buang sini. Okay, L ni kita buang. So, kita pun pusingkan dia. Okay. Kita pusingkan dia, kita tambah. Yang ni ada satu line, tambah sana. Ctrl Z dulu sebab saya ada titik yang lari. Okay, itu satu. Kemudian, kita ada naik ke atas kan. Naik ke atas. Okay, naik ke atas. Macam mana kita nak buat? Okay, kita buang dulu lah. So, kita nak buang. Okay, nak buang. So, macam mana kita nak buang? Kita buang ni. Tak boleh pergi sebab ada gangguan daripada yang ni, garisan line ni. So, kita buang dulu sekejap. Line ni. Okay, so kita dapat kan pergi. Sampai setakat mana? Okay, tu yang kita dah buat tadi kan. So, tak boleh lebih dari situ. Okay. Ngam. Okay, kita tengok dulu. Kita pusing dulu, kita tengok dulu. Okay, ngam. Okay, yang kat sini tak ada line kan. Tak ada line, jadi kita kena buang. Kita delete, kita buang. Okay, ngam. Rupanya kat sini ada satu line. Kat sini ada satu line. Okay, kemudian kat sini ada turun ke bawah. Okay, kita pun buat turun ke bawah. Gitu. Untuk apa turun ke bawah tu? Jadi kita tengok. Pusing. Oh, dia ada macam ni. Okay, dia ada macam tu. Jadi, daripada sini, kita letak garisan line ni pula. Gitu. Okay, ni dia. So, kat sini kita pun delete. Permukaan ni kita akan delete. Try sekejap. Kita delete permukaan. Delete permukaan. Tak jadi, kita delete line ni. Kita delete line ni. Kita delete line ni. So, jadi macam ni. Jadi macam tu. Jadi dah ni objek dia. Okay, kita mari tengok. Kita
kita tengok kamera, kita tengok. Sekarang ni kita nak lukis perspektif. Okey, ni perspektif. Ni perspektif dia. Macam ni kita nak lukis nanti. Tapi sebelum tu kita kena uji. Tengok betul tak? Kamera, standard view, top. Okey, top. Oh, ni sebab saya tak perspektif dia. Kita ambil parallel projection. Ni dia. Sama tak? Ada dot sini, sini. Ada dua kawasan ni. Ada sini, ada sini. Yang bezanya cuma yang ni adalah luas. Okey, dia luas. Okey. Kemudian, kita ambil pula kamera, kita tengok pula pandangan hadapan, front. Sama tak? Dekat atas ni, okey, sama, 1. Sini sama 2, sini sama 3. Okey, sekarang kita ambil pula, tengok untuk right. Sama tak? Sini, sini, sini. Yang bezanya, yang ini adalah terlalu panjang. Okey, terlalu panjang. Itu je. Sebab kita tak ada ukuran. Kita main ukur, kita main letak tadi. Jadi macam ni ya. Okey, jadi bila kita dapat objek, okey, kita ambil objek, kita ambil perspektif try, perspektif titik tak boleh. Kita ambil perspektif ni, terpusing. Okey, terpusing. Ni pandangan hadapan dia yang terpusing. Okey, ni objek dia. Saya zoom sikit. Jadi yang ini kita kena draw. Kalau awak boleh ada bayangan, awak boleh terus draw. Okey, terus draw macam ni. Dan setiap bucu ni kita akan labelkan nanti. Tapi insyaAllah dalam SPM, dia akan bagi ni gambaran. Ni untuk latih kita punya minda. Bagaimana kita nak melukis suatu objek berdasarkan 3 pandangan yang diberikan. Okey, yang kemahiran melakar lah. Okey, jadi kita tengok kertas soalan. Okay, kertas soalan. Jadi kita kena lukis kat sini, lakar kat sini. Okey, kita kena lakar. Jadi objeknya, okey. Objeknya saya lukis balik. Saya pakai hijau lah. Mula-mula kita kena buat lukisan. Okay, jadi saya nak buang belakang dulu. Dia pendek Oh, sepatutnya pendek ni je saya buat tadi. Patut saya jadi, rasa tak jadi. Okay, depan panjang. Yang belakang ni pendek. Pendek je Okay, yang depan ni memanjang. Jadi terbalik macam ni. Patut saya rasa macam pelik je. Okey, jadi saya pun buang dulu. Okey, saya buang dulu yang tu. Ngam situ. Okey, next. Atas ni ada 1. Okey. Yang kat bawah ni ada 1 kat sini nanti. Okay, saya dah dapat dah gambaran. Okey, dah dapat dah gambaran. Okay, saya dah buang dah. Okay, next. Saya nak potong depan pula. Depan yang tinggi ni sampai situ. Okey. Sampai sini. Jadi yang ini saya tarik sini. Yang ni saya tarik sini. Okey. Yang ini sama. Saya buat turun. Situ. Ini buat turun pergi situ. Ini pergi situ. Okey, dah dapat situ. Okey, next. Yang ni pula daripada atas. Daripada atas pergi ke sini Pergi ke sini. Daripada atas pergi sini. Jadi daripada sini pergi ke sini. Okey. Jadi kita tengok pula yang ni. Tak betul Yang ni daripada sini pergi ke sini.
Okey, yang ni pergi ke sini. Yang ni pergi sini. Okey. Jadi apa yang kita dah dapat? Okey, apa yang kita dah dapat? Dia akan jadi macam ni. Ni, sini, sini, sini. Okey. Okey, tu dia. Jadi kita tengok atas juga tetap ada. Ni tak ada. Okey, jadi yang sini tak ada. Point ni ada, point ni ada. Okey, point tu ada. Jadi yang sini, titik ni ada, titik ni ada. Okey. Jadi pandangan depan dia akan nampak pergi ke sana. Kita tengok dulu satu lagi. Ni pergi sini, atas ni ujung ni ada. Okey, ujung ni ada. Dia naik atas. Okey, ujung ni ada. Dia naik atas. Okey, cun. Okey. Yang ni ada. Yang ni dia akan pergi ke bawah. Okey. Ini akan pergi ke bawah. Yang ini dia ada. Okey. Yang ini dia akan pergi naik ke atas. Yang ni turun ke bawah. Okey. Selesai. Okey, selesai objek dia. Ni. Ini objek dia. Jadi bila kita dapat objek macam ni, okey, bila dah dapat objek macam ni, kita nomborkan dia. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita dah nomborkan 12. Okey, 12. 12 saya alihkan sikit. Okey, saya alihkan sini sikit. 12. Saya pun kat sini kena nomborkan. Okey, daripada pandangan tepi, pandangan sisi. 1/12. Pandangan sisi Tepi 11. Sana 10/4. Sini 2, sini 3. Sorry, 3, 4 kat sini bukan 4 sini. Jadi saya tertinggal sini. 12, sini 13. 13. 11/13, 3/4. Okey, /4. Okey, 4/7. 7/8. Yang paling atas adalah 5, 6. Okey, pandangan hadapan. Pandangan hadapan 12, 1/2, 13, 4/3, sini 6/5, 7. Yang kat bawah ni 10, yang kat belakang ni 8/9. Okey, tak ada tinggal. Dia di atas. Pandangan atas. Okey, pandangan atas. Kita buat sini 1. Sini 13/4. Sini 3. Sini 5. 6/7. 9, 8/10, 11/12. Okey, selesai.
Okey, selesai. Jadi bila dah dapat macam ni, dah selesai macam ni. Okey. Yang ini satu hal Okey, kita dah dapat ni, kita pun buat. Okey. Okey, next. Kita pun tengok ni, okey. Dia nak kita buat apa ni? Perspektif satu titik. Okey, satu titik. So kita dah ada titik station, dia dah bagi. Apa kita perlu buat? Okey, ni tips. Sisiku set yang panjang ni, yang ada sudut 30 darjah ni, kita kena letak bawah. Sepatutnya ada satu lagi. Ada satu lagi pembaris panjang kan, tapi saya punya tak ada. Okey, awak pun bukan ada buat ni kan. Jadi saya cuba realisasikan macam mana apa yang awak ada. Okey, jadi ni. Okey, ni kita ambil sama ukuran macam ni. Ataupun tak bawah ni. Mesti sama, bawah ni pun boleh mesti sama. Macam mana kita nak uji nanti sama, kita letak kat sini. Ni sama selari kan. Okey. First step adalah kita naikkan titik. Okey, titik station tu kita naikkan dulu. Okey, ingat naik sampai atas Saya pakai hijau. Naik sampai atas. Dan naik atas, turun balik. Kenapa saya ajar macam tu? Nanti supaya awak tahu lukisan perspektif dua titik nanti. So, sini kita dapat titik lenyap. Tanda titik lenyap. So, bila kita dapat titik lenyap, kita buat garisan. Ini saya pakai garisan unjuran Pancaran ni. Okey, tarik. Setiap sisi yang ada nombor mesti kita unjuk. Okey, habis. Okey, habis dah Okey, ni sebab macam tu naik. Okey, next. Next step adalah saya buat turun ni. Pandangan hadapan saya nak buat turun, saya nak lukis balik kat sini. Okey, ini perspektif satu titik, kita kena lukis balik pandangan hadapan kat sini. Jadi saya akan guna, tadi merah sudah, saya akan guna hijau balik hijau balik. Okey, saya akan buat turun semua. Okey, kemudian saya akan pindahkan garisan ni pula sebab kita nak lukis balik sama kan. Okey. Jadi apa yang perlu saya buat adalah saya buat kotak perspektif dulu. Kotak perspektif dulu Macam mana yang saya lukis mula-mula tadi ni. Okey, yang saya buat kotak dia dulu. Saya nak lukis ni dulu, kotak perspektif ni dulu. Okey, saya nak lukis. Jadi mana kotak dia? Okey, mana kotak dia ni? Yang paling tinggi sini. Ni. Okey, saya kena buat kotak dia dulu. Saya pergi tarik ke titik lenyap. Okey, tarik ke titik lenyap. Okey, baru kita dapat satu pergi hujung belakang. So, mana kotak dia? Sampai mana sepatutnya? Okey, kita tengok yang kat sini. Yang paling atas sekali penjuru dia ni. 3 kan? Kita pun buat turun. So, 3. Mana 3? Ni yang kat sini 3 kan? Ni 3. Jadi inilah. Okey. Jadi, berikutnya kita buat macam ni. Kita check dulu.
Okay, so saya dah dapat kotak perspektif. Okay, kotak perspektif ni saya akan tanda dengan warna biru. Awak tak perlulah, awak biar je. Okay, kotak perspektif ni saya akan tanda dengan warna biru. Okay, ni kotak perspektif dia. Kotak asas yang kita buat mula-mula sekali latihan. Okay, bila dah siap macam ni. Okay, bila dah siap macam ni, kita boleh mula melukis. Okay, sebabnya kita dah ada gambaran kan? Kita dah ada gambaran. So, kita tengok sini. Kita dah ada gambaran. Gambaran ni sepatutnya kita lukis dekat sini. Kat sini. Okay, ni gambaran dia. Jadi, langkah pertama yang kita nak buat adalah kita cari titik 1. Jadi, kat mana titik 1? Okay, titik 1, sini. Titik 1. Sini 1. Sini 1. Sini 1. Jadi, kita cari persilangan titik 1. Sini ada titik 1. Okay, jadi yang ini saya akan tanda pakai pen merah. Titik 1. Tulis nombor tak apa. Okay, 1 nak pergi ke berapa? 2 boleh? 13 boleh? 12 boleh? Okay. Nak pergi ke nombor berapa ikut suka. Tapi saya akan suka ambil yang sebelah yang nampak tu. 1 pergi ke 12. Jadi mana titik 12? Ni titik 12. Ni titik 12. Line ni duduk 12. Jadi ini adalah titik 12. So dah dapat titik 12. Hitamkan. Okay, hitamkan. Lepas tu kita naik titik berapa tu? Titik 11. Okay. 11. Sebelah mana kat sini? Okey, ni saya tertinggal. Okey, tertinggal. Jadi saya tulis 10/11. Jadi ni adalah titik 11. Sini 11, sini 11. Okey, 11. Jadi saya dah ada 1, 12, 11. 1, 12, 11. Ni 1, 12, 11. Jadi sebelah sini saya dah ada. Jadi apa lagi kita pun hitamkan. Okey, hitamkan. Okay, next. Okey, 1, 12, 11 dah ada. Saya nak pergi ke 13. 1, 2, 3, 4, 13. Okey, dia duduk tepi sini kan. 1, 2. Mana 2? Jadi kita tengok. Kita cari 2. Okey, 2. Oh, jadi kat sini saya tertinggal lagi. Nombor Nombor saya tinggal lagi. 3/2. Okey, 3/2. Jadi, mana 3, mana 2? Sini 2 2. So, 2. Ni 2 tembak sini turun. 2. Jadi sini kat sini nombor 2. Okey, dah dapat 2. Jadi mana 3? Sini 3. Mana garisan ni 3? Jadi sini ada 3. Nampak ni 3. 3 kita pergi ke sini bucu sini, tembak ke belakang. Oh, kita tak tembak lagi ke belakang. Kita pun tembak. So kita dapat sini nombor 3. Ni pergi sini buat turun. Yang ni pergi sini tembak sini. Dapat 3. So kita dapat 1, 2, 3. 4 mana 4? 4 dekat sini. Okey, 4 dekat sini. Jadi sini 3 pergi ke 4. 4 duduk sini. Jadi kita buat turun. Okey, kita buat turun. Ni 3, 4 sini buat turun. Yang mana bersilang? Sorry, saya terpakai pen hitam tadi. Bersilang sini nombor 4. Okey, 4. So, next nak pergi ke 13. 13, mana 13? 13 sama juga. Kita check ke sini, mana 13? Sini 13. So, kita tembak naik ke atas. Ni, pergi sini.
So, sini adalah nombor 13. So, kita dah ada 1, 2, 3, 4, 13. 1, 2, 3, 4, 13. So, kita hitamkan. Okay, dan kita dah siap ini. So, kita tengok 11 dengan 13 dah ada. 11 dengan 13 dah ada, kita gariskan. Okay, dan kita dah siap ini. Next step. Next step, kita nak pergi 3 pergi 5, 6 pergi 4. Okay, 3 pergi 5, pergi 6, pergi 4. Jadi, kita tengok mana nombor 5. Okay, 5 kat sini. Ada apa, Kak? Siapa lukis ni? Saya. Bila awak lukis? Tadi. Kenapa tak warna? Nak warna lagi. Dia warna. Okey. Okay, next step. Kita pergi ke nombor ni nombor ni. 3 pergi 5 pergi 6 pergi 4. So 5 dengan 6 ni tengok kat mana? 5 dengan 6 duduk kat tengah. Okay, duduk kat sini. Jadi kita tengok. Okay, 5, 6. Dia ada sini. Ni 5, sini 6. So kita pun turunkan. So, saya pakai pen hijau. Awak garisan binaan je. 5. Sini 6. Okey. 5, 6. Okey. So, kita ambil 5 kat sini. Mana 5? Ni 5 kan? So, sini 5 kan? 5 dah ada. Okey, kita pun garis pergi sini pula. Okey, sebab dia pergi sini 6. 6 mana 6? 6. Ni dia 6. 6. Okey, sampai sini 6. Okey, 5 dengan 6 duduk kat situ. Okey, sebab dia duduk kat garisan ni, nampak ni. Pergi sini. 5, 6 kan, duduk sini. Okey, 5, 6 duduk sini. Pergi sana. Tembak sana. So, ni 5 dengan 6. So, kita pun dah dapat. 5, 6 dah dapat, gariskan. Okey, 5 pergi ke 3. 4 pergi ke 6. Okey, dah ada 5 pergi 3, okey, dah ada siap. 6. Okey, done di situ. Okey, next step seterusnya. Okey, 6 pergi 7. 7 pergi 8, 8 pergi 10. Okey. 6 pergi 7 selari kan. Jadi 6 strok 7. Jadi ada sini 6, dia turun sampai sini 7. Jadi mana 7? Ni dia 7. Okey, sini ada 7. Okey, ni ada 7. Jadi macam mana kita nak buat turun? Okey, macam mana kita nak buat turun? Okey, sini kita pergi sampailah ke garisan ni. Daripada garisan ni kita tembak sampai ke sana. Yang ni, yang tadi ni 5 dia ni. 5 tadi kita type sini kan. Sampai ke penjuru kotak kita tadi. Yang ni, kita buat turun. Okey, kita buat turun Kita buat turun. Ni 5, 6 ni, satu line ni, kita buat turun. Yang ni 7 ni. Sampai sini, sini tertarik balik naik ke atas. Jadi, sekarang ni kita tengok. Nombor 7. Kita nak ambil nombor 7. Okay, nombor 7 duduk bawah ni. 7 tembak sampai sini. Di sini. Pergi ke atas. Yang mana bersilang dengan garisan 6, 7 tadi. Ni adalah nombor 7. Ini nombor 7. Ini
Dia kena buat, tak boleh tengok saja, kena buat. Okey, so kita dah dapat kat sini. Tinggi untuk nombor 7. Okey, nombor 7. Seterusnya, kita nak pergi ke nombor 8. 7 pergi 8. So, mana 8? 8 duduk kat tepi ni. Okey, 8 duduk kat tepi ni. Kita pun buat turun. Pergi sini, buat turun. Okey. Ni, 8, line 8 sama dengan line 7. Sekejap lagi kita akan tengok. 8 dekat sini kan, kita buat turun. Okey. Jadi, kita buat turun 8. Okey, kita buat turun 8. Okey, 8 duduk penjuru ujung sini. Maknanya 8 duduk kat tepi sini, penjuru ujung sini. Ni Jadi, dia duduk kat mana 8? Sini duduk nombor 8. Okey, dia duduk kat sini Dia duduk kat sini. Tapi penjuru, bukan duduk kat atas ni. Sebab dia duduk sebelah sini. Jadi, daripada sini, 8, kita tembak pula ke sana. Okey, yang mana bersilang? Ni nombor 8 ni bersilang. Sini adalah nombor 8 kita. Okey, itu nombor 8 kita. So, 8. Dapat 8. So, kita terus. Bila dah dapat 8. Okay, 8 turun ke bawah 10. Okay, sebelum tu, kita pun hitamkan dulu. Oh, sorry. Okay, saya ada ralat sikit ni, saya rasa ni. Okay, so sekarang ni kita nak cari 10. 10 duduk dekat line ni, line 11. 10 duduk kat line 11. Okay, 11 ni kita pergi tarik ke sana. Okay, yang mana bersilang ni, adalah nombor 11. Sorry, 10. So, kita dah dapat dah. 10 kat sini. Okey, 10, 11 dah ada. Dah siap kat sini. Okey, yang pun saya tak buat lagi. 10 ke 13. Kita garis 10 ke 13. Okey, ni 10 ke 13. Okey, done. Ni dah done. So, nak pergi 8 pergi 9. 9 pergi tak ada nombor kan. 8 pergi 9. 9 mana 9? 9 ni dia paling penjuru. Okey, paling penjuru. Jadi kita ada kat sini, kita buat turun. Okey, buat turun. Jadi sepatutnya 9 ni confirm straight line ini. Sepatutnya macam tu. Okey, mana 9? Okey, ada ralat sedikit kat penjuru saya ni. Okey, patutnya macam tu. Kita ambil yang sama ni. Kita buat turun. Oh, sorry, tempat hijau. So, sini adalah 9. Okey, 9. Jadi, yang lain kita dah dapat. Okey, selesai dah objek kita. Okay, saya kat sini saya ada ralat sedikit ni. Okay, saya ada ralat sedikit. Okay, jadi ini latihan dia. Jadi objek dia dah jadi macam ni. Ini yang sepatutnya kita dapat. Jadi saya bagi nampak terang lagi. Sepatutnya objek dia akan dapat. Hitam saya. Sepatutnya macam ni Awak pakai baris lah ya. Saya ni nak bagi hitam je. Okey, itu objek dia.
Okey, ini objek untuk latihan muka surat 9 buku kerja. Okey, ada apa-apa nanti boleh tanya saya ataupun letak dekat ruang komen lah. Okey, itu saja. Tunggu untuk yang muka surat 8 pula. Terima kasih.